Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Insyaallah kita sambung lagi bacaan kita daripada kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus. Merupakan intipati daripada karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Ihya Ulumuddin. Kita masih lagi berada dalam huraian ataupun penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan al-maghrurin, iaitu orang-orang yang terpedaya. Yang ke-10, golongan yang mengabaikan berbagai fardu atau kewajipan dan sibuk melakukan berbagai nafilah dan keutamaan. Nafilah iaitu sunat, amalan-amalan yang sunat. Dan keutamaan iaitu terjemah kepada fadilah ataupun fadail. Orang yang mengejar fadail tetapi mereka mengabaikan faraid. Mengejar nawafil dan mengabaikan al-wajibat, kewajipan-kewajipan. Mungkin mereka sedemikian jauh menekuni berbagai fadilah, fadilah hingga melampaui batas dan mubazir. Yang ini kita dah baca. Kita dah baca, sekarang ni kita pergi pada yang ke-12. Kita berhenti di 12. Yang ke-12. Yang ke-10 dan ke-11 kita dah pun baca. Jadi tak perlu kita ulangi. Yang ke-12. Kesuat 265. Golongan yang di antara al-maghrurin, golongan yang terpedaya ialah golongan yang didominasi oleh was-was dalam membaca huruf-huruf Al-Fatihah dan semua zikir dari tempat-tempat keluarnya huruf. Ini masuk golongan yang maghrur, yang tertipu ketika membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Iaitu orang yang ketika dia membaca Al-Quran, yang menjadi tumpuannya adalah makhraj huruf. Yang makhraj huruf. Sehingga kan ketika dia baca Fatihah, baca ayat-ayat pun surah-surah yang lain, maka yang menjadi tumpuannya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Sehingga menimbulkan was-was. Saya dah baca ni betul ke tak betul? Adakah sempurna ataupun tidak hurufnya dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan yang bermain dalam pemikirannya. Mereka senantiasa berhati-hati dalam membaca tasydid, membedakan antara huruf dha dan za, dan meluruskan makhraj huruf dalam semua salat. Mana ketika salat, di antara bacaan yang wajibnya adalah Al-Fatihah, dan rukunnya rukun qawli, iaitu Fatihah dan sebagainya. Jadi maka sentiasa berhati-hati dalam baca tasydid, dalam bedakan di antara huruf dha dan za sebagai contohnya, dan meluruskan makhraj huruf dalam semua salat tanpa mempedulikan hal lain dan tidak memikirkan hal-hal lainnya, tanpa memperhatikan makna Quran. Jadi tanpa memikirkan tentang khusyuk, tanpa memikirkan makna apa yang dibaca daripada ayat Quran itu. Dalam erti lain, tanpa penghayatan, mengambil pelajaran darinya, tanpa mengambil pelajaran darinya, dan memahami rahsia-rahsianya. Ini tanpa ingin mendalami, memahami rahsia-rahsia apa yang dibaca itu. Ini termasuk bentuk keterpedayaan yang paling buruk, kerana dia tidak memerintahkan, kerana Allah tidak memerintahkan orang baca Al-Quran kecuali dengan cara-cara yang biasa mereka gunakan dalam perbicaraan. Jadi
dalam ungkapan bahasa Arabnya, فإنه لم يكلف فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم في الكلام. Karena seseorang itu tidak dibebankan, makhluk tidak dibebankan untuk membaca Al-Quran dalam mencapai makhraj huruf, melainkan apa yang biasa dituturkan oleh orang Arab itu sendiri. Jadi kita perhatikan orang Arab. Maknanya orang Arab pada zaman Nabi sendirilah. Maka tidaklah membaca Al-Quran itu dengan takalluf dipanggil. Dengan perlu dilenggok-lenggok dan perlu diberat-beratkan sebutan huruf dan sebagainya. Bahkan hari ini kita perhatikan para ulama, para masyayikh yang membaca Quran pun mereka tidaklah membaca sebagaimana bacaan-bacaan yang terlalu berlagu dan sebagainya. Para qurra, para hufaz dan sebagainya. Maka baca dengan bacaan biasa sehingga kan mudah untuk kita mentadabbur dan sebagainya. Jadi sebab itu Imam Ghazali menyebutkan bahawa dalam bacaan Quran pun ada sisi-sisi yang menimbulkan sebahagian keterpedayaan. Seolah kita melakukan itu sudah baik, tapi sebenarnya tidak ada nilai pun di sisi syariat. Dan kita kena ingat bahawa bila kita beramal, yang nak beri pahala itu bukan kita sendiri. Yang akan beri pahala bukan orang lain yang mendengar daripada kita dan sebagainya, yang menilai. Tapi Allah Ta'ala yang nak beri pahala. Jadi jangan kita syok sendiri, nak beramal, baca Quran ke sembahyang, dalam keadaan kita seronok sendiri, ataupun hanya mengembirakan orang lain. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada nilai. Allah tidak menilainya. Kerana apa yang kita lakukan itu bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-13, golongan yang terpedaya oleh bacaan Al-Quran lalu mereka membacanya dengan cepat dan kadang-kadang mengkhatamnya dalam sehari semalam. Lidah mereka membaca Al-Quran tetapi hati mereka berkelana di berbagai lembah angan-angan kerana mereka tidak merenungkan makna-maknanya dengan meninggalkan larangannya. Makna baca Quran, rajin baca Quran tapi tidak perhatikan makna sehingga kan apa yang dilarang oleh Quran pun masih dibuat, masih dilakukan. Mengikuti perintahnya. Mereka tak ikut perintah Quran walaupun rajin baca Quran. Kerana yang mereka pentingkan itu ialah untuk menamatkan bacaan Quran, untuk mengkhatam Quran. Mengambil pelajaran dari hal-hal yang mengandungi berbagai pelajaran. Mana mereka tak ambil pelajaran pun. Dan lain-lainnya yang telah kami sebutkan dalam tilawatul Quran. Sebelum ini dah Imam Ghazali dah kita lalui bahagian yang kedua, iaitu tentang tilawatul Quran, baca Al-Quran. Dan hal-hal lainnya yang telah kami sebut dalam tilawatul Quran dan tujuan-tujuan tilawah. Mereka terpedaya kerana mengira bahawa tujuan diturunkan Al-Quran adalah semata-mata menjadi bacaan. Lalu mereka tetapi melalaikan isinya. Yang mereka baca tapi mereka melalaikan isinya. Kerana mereka menganggap tujuan baca Quran itu hanyalah untuk dibaca saja. Mungkin mereka punya suara yang merdu. Lalu mereka membacanya hingga mendapatkan kelazatan bacaannya. Tetapi mereka terpedaya oleh kelazatannya. Kerana mereka mengira bahawa hal itu merupakan kelazatan munajat kepada Allah dan mendengar kalamullah. Padahal itu hanya kelazatan suara semata-mata. Macam kebanyakan kita inilah, bila mendengar musabaqah Quran dan sebagainya, kita akan kagum, oh sedap. So, bacaan sedapnya bacaan, merdunya bacaan. Tapi yang menimbul zauq itu bukan Quran itu. Suara orang yang membaca Quran itu. Alunan dia, lagunya dan sebagainya. Bukan kita zauq. Kita tersentuh hati kita kerana kandungan Quran itu. Jadi sebab itu banyak keadaan kita
Bila kita baca Quran tapi masih lagi kita melakukan kesilapan-kesilapan yang ditegur oleh ayat yang kita baca itu. Seandainya mereka membaca syair atau kalimat-kalimat lain, nescaya mereka pun akan mendapat kelezatan yang sama. Mereka terpedaya kerana tidak memeriksa hati mereka, lalu mengetahui bahawa kelezatan yang dirasakannya itu dari Al-Quran itu kerana kebaikan susunannya, maknanya, dan atau kerana suara mereka. Jadi mereka keliru. Mereka menganggap bahawa mereka sudah mencapai kelezatan dengan Quran, tapi rupanya bukan kelezatan dari segi makna Quran itu atau mukjizat Quran itu, tapi suara mereka. Kerana suara mereka mendengar suara yang merdu. Jadi penghayatan mereka pada suara, bukan pada Al-Quran. Yang kita nak itu adalah penghayatan kepada Al-Quran Karim itu sendiri. Maka tak dapat lari daripada kita memahami makna Al-Quran, merenung, menghayati melalui proses. Jadi sebab itu kalau nak baca Quran, sebulan sudah boleh khatam. Tapi kita perlu ingat, perlu memahami bahawasanya tempoh penurunan Al-Quran 24 tahun. Kenapa begitu lama penurunan Al-Quran? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala seolah ingin mengajar kita untuk melaksanakan Quran dalam kehidupan. Itu melalui proses untuk membumikan Al-Quran. Untuk merealisasikan Al-Quran dalam diri. Sehingga terbentuk Al-Quran yang berjalan. Seolah kita itu Al-Quran yang berjalan. Bukan lagi Quran dalam rupa mushaf yang hanya dibuka saja. Baru kita dapat melihat ayat-ayat Allah. Tapi bila Quran itu ibarat telah menjadi seperti sahabat-sahabat. Rasulullah SAW sendiri kerana khuluqul Quran. Bila ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka dia menjawab, kerana khuluqul Quran. Adalah akhlak baginda itu adalah Quran itu sendiri. Jadi kalau tengok Quran, tengok Rasulullah sama. Jadi sahabat itu disebut dengan Jilul Quran Farid. Generasi Al-Quran yang unggul, yang satu-satunya. Yang ke-14, golongan yang terpedaya oleh puasa. Mungkin mereka puasa terus menerus tanpa henti. Atau puasa pada hari-hari yang mulia tetapi mereka tidak menjaga. Ini kena pindah, buka hati. Tidak menjaga lidah dari menggunjing. Menggunjing dan mengumpat. Tidak menjaga lintasan fikiran mereka dari riak. Tidak menjaga perut mereka dari hal-hal yang haram pada saat buka puasa. Tidak menjaga lidah mereka dari berbagai omongan yang tidak berguna sepanjang hari. Sekalipun demikian, mereka mengira diri mereka baik, lalu mengabaikan berbagai kewajipan dan mencari hal-hal yang sunat, kemudian tidak menunaikan haknya. Maknanya mengejar yang sunat, tetapi tidak menunaikan hak Allah. Hak Allah yang wajib tidak ditunaikan. Di antaranya ialah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan puncak keterpedayaan. Demikianlah. Hari ini kita baca sebanyak empat golongan yang tiga lah. Yang tiga golongan yang terpedaya, dan insyaAllah kita akan sambung lagi dalam bacaan berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.